Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda seperti biasalah secara live dan eksklusif di Bernama News Channel. Dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah pemeriksaan perubatan pekerja asing FOMEMA. Dan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia, Datuk Muhammad Hatta Ismail, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif FOMEMA. Jadi apa khabar, Tok? Alhamdulillah sehat. Sehat tu ya? Okay. Jadi orang FOMEMA mesti sehat, Tok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kita di Ruang Bicara ini. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, anda juga sebenarnya beri ruang dan juga peluang untuk bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara. Jadi jangan lupa seperti biasa, dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 03 20 594625 dan juga di 03 20 594624. Dan persoalan yang menarik, kenapa isu ini dipilih sebenarnya? Kalau kita ingat kebanjiran pendatang asing bukan saja memberi kesan sosioekonomi di Malaysia, malah ianya sebenarnya turut menjejaskan kesihatan dan keselamatan negara. Dan antara kes penyakit berbahaya yang paling tinggi di kalangan pekerja asing adalah TB, diikuti dengan hepatitis B dan juga AIDS. Dan penyakit TB boleh merebak melalui udara dan mereka, iaitu pekerja-pekerja asing ini, gemar menaiki pengangkutan awam seperti bas dan tren, dan inilah antara perkara yang menjadi perhatian utama FOMEMA. Dan bila kita cakap tentang FOMEMA ni, Tok, barangkali ialah penonton-penonton di luar sana, termasuk saya sendiri pun ingin mengetahui sebenarnya apa itu FOMEMA sebenarnya, Tok. FOMEMA adalah sebuah syarikat yang telah dilantik melalui satu perjanjian konsesi oleh kerajaan Malaysia dengan penandatangan utama mewakili kerajaan ialah Kementerian Dalam Negeri yang menguruskan hal ehwal imigresen dan sebagainya dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Perjanjian konsesi pertama yang ditandatangani adalah pada September 1997 untuk tempoh selama 15 tahun dan sementara menunggu perjanjian konsesi yang baru yang telah dipanjangkan tempohnya daripada 2012 hingga kepada 2016. Ini bermakna yang perjanjian kedua konsesi telah ditandatangani pada Disember 2016 untuk tempoh 7 tahun sahaja sehingga tahun 2023 dengan tujuan utama ialah untuk memeriksa tahap kesihatan pekerja asing yang ingin mendapatkan pekerjaan di Malaysia, iaitu untuk diberikan permit kerja oleh pihak immigration. Itu adalah tujuan utama. Selain daripada itu, objektif utama juga adalah untuk membendung penularan penyakit berjangkit terutama di kalangan pekerja asing yang masuk ke dalam negara melalui pemeriksaan kesihatan dibuat oleh panel doktor FOMEMA. Lebih kurang seramai 3,000 lebih doktor dan X-ray dan juga lebih kurang 100 panel makmal. SOP ataupun Standard Operating Procedure-nya adalah diluluskan, ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. FOMEMA cuma melaksanakan dengan mengarahkan panel-panel FOMEMA untuk melaksanakan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Mana-mana pengamal perubatan swasta di luar sana dan juga pusat-pusat X-ray dan juga makmal-makmal boleh mendaftar untuk menjadi panel FOMEMA sejak daripada 1997. Kebarangkalian mereka untuk beroperasi dengan secara integriti tinggi adalah amat cerah sebab kita mendapat maklum balas daripada persatuan-persatuan perubatan sebelum ni, mana-mana ahli mereka yang menjadi panel FOMEMA lazimnya SOP mereka, garis panduan mereka dan juga kaedah mereka melaksanakan pemeriksaan pekerja asing dan juga pesakit-pesakit luar biasa amat teratur dan juga orang kata mengikut prosedur-prosedur yang tertentu. Walau bagaimanapun, walaupun agak ramai pengamal perubatan swasta di sana, tapi yang setakat ini kita cuma ada, kalau kita campur semua sekali doktor, X-ray dan makmal, kita ada hampir 4,000. 4,000. Okey, sesuatu yang menarik bila Datuk sebut tentang persoalan ini, Tok, ya. Saya teringat baru-baru ini Menteri Kesihatan sendiri telah pun mengeluarkan kenyataan supaya kita memperketatkan tentang pemeriksaan dan juga kesaringan kesihatan terutamanya terhadap pekerja-pekerja yang datang ke Malaysia ini, pekerja-pekerja luar. Jadi apakah ini merupakan satu perkara ataupun satu cabaran sebenarnya kepada FOMEMA sendiri dalam usaha untuk melihat bahawa apa yang dihajatkan oleh Menteri Kesihatan itu akan dipenuhi sebenarnya, Tok? Sebenarnya kaedah yang telah digunakan pakai oleh FOMEMA sebenarnya mematuhi standard yang telah dibuat kajian di peringkat Kementerian Kesihatan. Apabila Kementerian Kesihatan memanggil
beberapa pakar untuk beberapa jenis penyakit seperti TB, HIV dan sebagainya. Setelah diperhalusi dan dibuat penelitian berdasarkan kepada beberapa kajian, termasuklah juga kajian di peringkat antarabangsa, contohnya untuk penyakit TB, sama ada akan berlaku berulangan atau tidak activation kepada mereka yang pernah berpenyakit TB, seperti mana kajian di Norway pada tahun 1975, 85 dan 95, dan didapati memang benar adanya kemungkinan besar mereka yang pernah sembuh penyakit TB mereka akan dijangkiti kembali. Ini adalah antara sebab kenapa Kementerian Kesihatan Malaysia telah membuat satu dasar, iaitu bukan hanya mereka yang mempunyai TB aktif untuk tidak mendapat kelulusan bekerja di Malaysia, malah pekerja asing yang telah sembuh penyakit TB tetapi melalui penelitian filem X-ray mereka, jika adanya parut ataupun kesan TB lama, juga mereka tidak layak untuk mendapat pekerjaan. Lazimnya yang isu-isu yang sebeginilah yang lazimnya dibangkitkan oleh majikan-majikan apabila mereka mendapati dari segi fizikalnya, dari segi penampilannya pekerja asing ini tiada masalah. Tapi bila dilihat daripada filem X-ray, sebenarnya mereka adalah pernah dijangkiti TB, dan untuk peluang ataupun orang kata chances untuk mereka ni mendapat TB kembali agak cerah juga sekiranya berlaku orang kata kekurangan antibody di dalam badan, ataupun sekiranya mereka turut bercampur gaul dengan mereka yang penyakit TB yang lain. Ini adalah antara isu yang biasanya lazimnya dibangkitkan oleh majikan-majikan. Selain daripada itu, yang dari semasa ke semasa, sememangnya FOMEMA sentiasa berbincang dengan Kementerian Kesihatan sekiranya ada kaedah baru yang lebih sesuai untuk diperkemaskinikan metod ataupun kaedah pemeriksaan kesihatan pekerja asing di peringkat FOMEMA. Ya, kerana kita masih lagi bercakap tentang isu ni tu ya. Ini pun satu isu yang menarik jugalah. Banyak dimainkan di media terutamanya lah tentang penyebaran penyakit TB di kalangan pekerja-pekerja asing ini. Apakah kerana mereka tidak melalui proses yang seharusnya mereka lalui bersama dengan FOMEMA, ataupun kerana mereka ini adalah merupakan pendatang-pendatang tanpa izin ataupun yang lebih dikenali sebagai parti? Okay. Kalau kita sebut sebagai pekerja asing ataupun migrant workers di Malaysia, kita tiada maklumat lengkap berkenaan dengan jumlah sebenar pekerja asing ataupun pendatang asing tanpa izin ataupun parti. Tetapi untuk makluman para penonton semua, setiap tahun FOMEMA sentiasa melaksanakan pemeriksaan kesihatan pekerja asing ini ataupun persebutan pekerja asing ini dalam lingkungan 900 hingga 1.3 juta atau 4 juta pekerja asing setiap tahun. Mereka ini melalui kaedah kemasukan ke dalam negara secara sah, iaitu mereka perlu mendapatkan visa sebelum mereka masuk ke dalam negara. Di mana visa yang biasanya dipanggil ini visa dengan rujukan ataupun VDR perlu diperolehi dengan syarat perlu ada pemeriksaan sarian kesihatan di negara sumber itu sendiri. Apa yang menjadi masalah ialah pihak kita FOMEMA dan juga kemungkinan besar juga pihak Kementerian Kesihatan sendiri tiada kawalan sepenuhnya terhadap kaedah ataupun integriti pusat-pusat perubatan di negara sumber itu. Jadi walaupun mereka telah disahkan lulus di sebelah sana, tapi keputusan telah dibuat oleh pihak kerajaan 30 hari, dalam masa 30 hari ketibaan mereka dalam negara Malaysia, mereka masih perlu menjalani pemeriksaan perubatan FOMEMA. Jadi seolah-olah kita dapat bayangkan kita tidak bergantung sepenuhnya dengan keputusan yang dibuat di negara sumber, masuk dalam negara Malaysia, mesti kena buat lagi dalam tempoh 30 hari. Nah, ini adalah satu kata saringan yang kedua yang perlu dibuat, dan hasil daripada pemeriksaan kesihatan 30 hari selepas kemasuk ataupun dalam tempoh 30 hari kemasukan, lebih kurang 22% masih lagi gagal. Dan persoalan yang tinggi seperti yang disebutkan tadi adalah yang paling tinggi TB, hepatitis B dan juga HIV/AIDS. Tok, cuba berikan sedikit pencerahan dalam isu ini, Tok ya. Katalah saya ingin mengambil seorang maid lah katanya, pembantu rumah, whatever you call it lah. Tapi saya uruskannya secara peribadi lah. Saya pergi ke sana mungkin melalui kenalan-kenalan saya di katalah Indonesia. Saya ambil seorang pekerja dari sana, bawa balik. Proses itu macam mana nak perlukah saya bawa kepada FOMEMA, ataupun saya hanya berdiamkan diri, tidak pergi kepada FOMEMA untuk membuat medical check up dan sebagainya? Apakah itu dibenarkan sebenarnya? Sebelum saya sambung kepada yang pembantu rumah tadi, bila sebut parti tadi,
berbanding dengan pekerja asing yang masuk melalui saluran yang sah. Semestinya parti masuk tanpa melalui saluran yang sah, dan juga tiada pemeriksaan kesihatan di negara sumber, dan juga tiada pemeriksaan kesihatan di negara kita. Untuk yang kaedah untuk mengambil ataupun menggaji maid ataupun pembantu rumah secara kaedah yang persendirian, memang kaedah ini telah diluluskan oleh kerajaan berkuat kuasa pada Januari 2018. Ianya dipanggil sistem maid online, di mana selain daripada majikan boleh menggunakan pakai ejen-ejen pekerja asing untuk mendapatkan pembantu rumah, mereka boleh mencari sendiri dengan bantuan rakan di negara sumber dan sebagainya, dan pekerja asing ini akan masuk ke dalam negara kita melalui social pass ataupun pas lawatan. Jadi, apa yang berlaku ialah lazimnya mereka akan masuk, memang akan masuk ke dalam negara kita seperti mana pelawak-pelawak lain ataupun pelacur-pelacur lain, mereka tidak tertakluk kepada pemeriksaan kesihatan di negara sumber. Begitu juga apabila mereka masuk ke dalam negara, mereka tidak tertakluk kepada pemeriksaan kesihatan FOMEMA, kecuali apabila pihak majikan telah mengenal pasti mereka yang masuk ini untuk diambil bekerja sebagai pembantu rumah, maka mereka perlu memohon terlebih dahulu dengan Jabatan Imigresen Malaysia melalui laman sesawang atas talian, dipanggil SMO ataupun sistem maid online, dan selepas itu perlu menjalani pemeriksaan FOMEMA juga. Apa yang menyedihkan ialah seperti mana disebutkan tadi, disebabkan mereka tiada pemeriksaan kesihatan di negara sumber, pertusan kegagalan bagi golongan yang masuk melalui sistem maid online ini agak tinggi. Bukan lagi 2.2%, tapi hampir kepada 6%. Ini adalah kerana mereka tiada pemeriksaan kesihatan di negara sumber, dan mereka buat pemeriksaan FOMEMA, mereka gagal. Jadi yang kita katakan yang berkemungkinan besar majikan yang melalui saluran ini menghadapi risiko agak tinggi untuk mendapati pekerja asing mereka itu sebenarnya tidak lulus. Jadi ada orang kata ada plus, ada minus lah. Okey, baik, kita pergi kepada FOMEMA sekarang ni. Dari segi statistik bilangan pekerja asing yang berdaftar dengan FOMEMA tu dan nisbah yang mempunyai penyakit. Boleh Datuk jelaskan? Sebelum tahun 2018, bilangan pekerja asing yang disaring kesihatan mereka oleh FOMEMA dalam angka lebih kurang dalam 900,000 hingga kepada 1 juta. Tapi lanjutan daripada keputusan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan oleh jawatan kuasa mengenai pekerja asing dan parti pada Ogos 2017, iaitu berkuat kuasa Januari 2018, pekerja asing yang telah lama berada di dalam negara pun perlu menjalani pemeriksaan perubatan. Jadi apabila mereka golongan yang telah berada di Malaysia dan juga mereka yang baru masuk dari negara sumber, jumlah pemeriksaan perubatan yang dibuat oleh FOMEMA pada tahun lepas 2018 lebih kurang 1.6 juta. Jadi bila kita ikut, walaupun terdapat penambahan dari segi bilangan sebenar, tapi peratusan kegagalan tu masih tetap sama, lebih kurang 2.2%. Dan daripada 2.2% ini adalah yang tertinggi, orang kata top 3 masih lagi kekal TB, hepatitis B dan juga syphilis, AIDS, HIV. Apabila kita asingkan yang pembantu rumah yang masuk melalui sistem SMO tadi, tahap kegagalan yang hampir 6%, masih lagi susunan penyakit yang menyebabkan mereka gagal masih tetap sama, iaitu TB, hepatitis B dan juga HIV AIDS masih tetap sama. Dan satu lagi, prosedur dan juga proses pemeriksaan pekerja asing yang lakukan oleh FOMEMA tu macam mana tu? Prosesnya agak senang, walaupun ada di kalangan majikan yang mungkin agak sibuk, mereka orang kata menggunakan outsourcing, mereka menggunakan MyEJ dan sebagainya. Tapi yang lazimnya syarikat-syarikat besar untuk sektor-sektor pembuatan perkilangan ataupun perladangan, pertanian, pembinaan dan juga perkhidmatan ataupun services, mereka menghantar sendiri borang permohonan di pejabat-pejabat cawangan FOMEMA di seluruh negara dan juga di beberapa ejen yang dilantik di seluruh negara, di mana mereka menghantar dalam jumlah yang banyak, mungkin 100, 200, kadang-kadang 1,000 untuk pendaftaran satu hari. Walau bagaimanapun, bermula November 2016, FOMEMA telah memulakan satu kaedah untuk majikan-majikan mendaftar pekerja asing mereka secara atas talian, dalam talian, di mana segala pendaftaran, pembayaran dibuat melalui dalam talian, di mana majikan tak perlu lagi datang ke cawangan FOMEMA, tak perlu lagi datang ke bank-bank dan juga Pos Malaysia untuk mendapatkan bank draft ataupun money order dan sebagainya. Dan juga charges ataupun charge yang dikenakan melalui kaedah
online ni adalah lebih murah berbanding dengan charge untuk band draft lazim dalam lingkungan RM5-6. Kalau untuk atas talian ni RM1 sahaja. Dan mereka tak perlu lagi untuk memandu kereta dan juga parking dan bayar tu dan sebagainya. Dan setakat ini kita bilangan majikan yang mendaftar menggunakan secara online amat tinggi, lebih daripada 2,000 pekerja asing satu hari, melebihi daripada jumlah pendaftaran di cawangan-cawangan utama seperti Shah Alam dan Kuala Lumpur. Bermakna majikan-majikan sudah mula menunjukkan minat untuk menggunakan kaedah dalam talian. Proses untuk melakukan pemeriksaan itu untuk seseorang pekerja berapa lama masa yang diambil. Jadi itu juga mungkin antara faktor yang menyebabkan mungkin majikan yang mempunyai begitu ataupun memerlukan begitu ramai pekerja barangkali melihat faktor masa itu sesuatu yang mengekang mereka dan sebagainya. Tempoh yang kita piagam Formema untuk pekerja asing dikeluarkan keputusan sama ada mereka lulus ataupun gagal, kita piagam kita adalah 10 hari ataupun kurang. Di mana bermula daripada hari pekerja asing tersebut dibawa berjumpa doktor panel kita, di mana dalam tempoh setengah jam doktor panel akan mengambil sejarah ataupun latar belakang pekerja asing tersebut, di mana dia juga akan mengambil darah dan juga air kencing, urin untuk diambil oleh maman untuk ujian seterusnya. Dan jika klinik tersebut juga ada kemudahan X-ray, maka X-ray juga akan dibuat di fasiliti yang sama. Tapi jika klinik tersebut tiada kemudahan X-ray, maka Formema memang sudah mendaftarkan mereka untuk kita partnerkan dia dengan pusat X-ray yang lain, di mana kalau ianya biasanya berdekatan, dan biasanya X-ray juga mengambil tempoh lebih kurang 15 minit hingga setengah jam. Walau bagaimanapun, tempoh yang agak lama perlu diambil oleh makmal untuk mengkaji status air kencing dan darah pekerja-pekerja asing lazim mengambil masa tempoh 48 jam. Sekiranya tiada masalah. Orang kata kalau pekerja asing tu ada clean bill of health, biasanya kurang daripada 10 hari keputusan dapat dikeluarkan. Majikan boleh semak melalui dalam talian, dalam laman sesama Formema sendiri ada keputusan secara dalam talian. Mana-mana majikan yang tiada kemudahan internet dan sebagainya boleh membuat panggilan ke Jabatan Khidmat Pelanggan kita untuk mendapat tahu sama ada yang lulus ataupun gagal. Dan sekarang ini kita memberikan kemudahan kepada majikan sekiranya mereka ragu-ragu dan tidak berpuas hati dengan keputusan pemeriksaan tersebut, mereka boleh orang kata initiate ataupun memulakan tindakan untuk membuat rayuan dengan mengunjungi kembali klinik asal untuk mereka sebagai pemudah cara untuk mengemukakan rayuan. Dan tempoh rayuan ini biasanya perlu dibuat dalam tempoh 2 minggu, dan biasanya setiap file rayuan ini mengambil masa selama 1 bulan. Jadi kita minta kalau boleh majikan untuk yang kemasukan baru pekerja asing dalam negara tak payahlah tunggu sehingga tempoh 30 hari baru nak buat pemeriksaan kesihatan. Seelok-eloknya dalam masa seminggu selepas masuk tu boleh buat terus pemeriksaan kesihatan. Jika sekiranya diperlukan rayuan, maka ada lagi tempoh yang dibenarkan. Dan juga untuk kes-kes yang pembaruan permit kerja yang memerlukan pemeriksaan Formema juga, sebenarnya majikan diberikan kebenaran oleh pihak immigration dan pihak kita sendiri untuk membuat pemeriksaan ulangan perubatan untuk tahun yang berikutnya 3 bulan sebelum tamatnya permit. Jadi kalau tempoh 3 bulan ini dibuat pemeriksaan lebih awal, sekiranya perlu dibuat rayuan, sebab kita bimbang juga walaupun tahun lepas pekerja asing ini sudah lulus, kita bimbang takut-takutlah untuk tahun yang seterusnya ini berlaku jangkitan setelah bercampur dengan parti dan sebagainya, berlaku kegagalan. Jadi tempoh 3 bulan tu dirasakan mencukupi untuk membuat rayuan. Okey, kita akan sambung lagi Datuk, semakin jelas sebenarnya penerangan yang Datuk berikan, tapi kepada anda yang berada di luar sana, mungkin anda juga ingin berkongsi ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Jangan lupa dua talian itu telah pun kami buka kepada anda di 0320 594624 dan juga 0320 594625. Panggil-panggillah kami dan tanyalah apa saja berkaitan dengan isu yang sedang kita bincang-bincang di ruang bicara ini. Kita rehat buat seketika, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, live dan eksklusif Ruang Bicara. Mana lagi kalau bukan Benak Manis Channel. Kita rehat dulu. It has been said, of all the things a man can wear, he looks best in a suit. A garment with 400 years of evolution.
Doesn't it make one wonder why some suits look average and some extraordinary? Laporan pelbagai dimensi memaparkan isu semasa, rancangan warisan dan budaya dari dalam dan luar negara. Saksikan jurnal bernama News Channel, semuanya tentang anda. Nine 11 menampilkan pelbagai segmen menarik khas buat anda. Saksikan 9/11 setiap Isnin hingga Jumaat 9 pagi hanya di Bernama News Channel. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang pemeriksaan perubatan pekerja asing FOMEMA dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Datuk Muhammad Hatta Ismail, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif FOMEMA. Baik Dok, tadi kita bercakap secara ringkas, tapi ialah bersesuaian dengan perkembangan teknologi masa kini. Saya difahamkan bahawa sistem pengecaman cap jari biometrik dalam pemeriksaan perubatan pekerja asing FOMEMA juga sudah pun diperkenalkan. Jadi mungkin boleh Datuk perjelaskan tentang perkara ini, Dok. Okey. Inisiatif telah diperkenalkan semasa perbincangan di antara pihak FOMEMA dan juga pihak Kementerian Kesihatan dan juga pihak Jabatan Imigresen Malaysia untuk memperkenalkan sistem biometrik bagi pengecaman dan juga menentusakan identiti pekerja asing yang datang ke klinik-klinik FOMEMA untuk membuat pemeriksaan kesihatan. Ini adalah kerana ada cubaan dan juga bukti-bukti yang menunjukkan walaupun sebilangan kecil tapi ianya boleh orang kata mencemarkan imej pemeriksaan kesihatan itu sendiri, di mana ada cubaan untuk menggunakan pekerja asing yang lain daripada yang sepatutnya. Apabila pengecaman hanya dibuat berdasarkan kepada pasport asal, di mana kadang-kadang imej ataupun rupa paras pekerja asing daripada satu negara adalah lebih kurang hampir sama. Jadi apa yang dimaktubkan dalam perjanjian konsesi baru FOMEMA ialah supaya FOMEMA membangunkan satu sistem yang diintegrasikan dengan sistem komputer ataupun IT di Jabatan Imigresen, iaitu MyIMS, di mana kesemua panel klinik FOMEMA dan X-ray akan dibekalkan dengan orang kata biometric reader untuk menentusahkan sama ada cap jari yang digunakan untuk mengesahkan pekerja asing yang hadir ke klinik-klinik dan juga pusat akses FOMEMA ini adalah terdapat di dalam pengkalan data immigration. Apa yang boleh saya simpulkan adalah ialah pembaca ataupun biometric reader adalah hampir lebih kurang sama dengan biometric reader yang digunakan pakai di bank-bank. Walau bagaimanapun di bank cap jari dipadankan dengan maklumat di dalam chip MyCard. Tetapi untuk pekerja asing, cap jari mereka akan dipadankan terus secara dalam talian dengan maklumat dalam pengkalan data immigration. So apa yang berlaku sekiranya pekerja asing tersebut yang berada di depan doktor ataupun di depan pusat X-ray tersebut adalah pekerja asing yang sah, maka satu maklum balas akan dimaklumkan kepada doktor tersebut, ya pekerja asing yang sah, sila teruskan pemeriksaan perubatan. Sekiranya tiada maklumat mengenai pekerja asing tersebut, sama ada pekerja asing yang salah telah dihantar ke klinik ataupun kemungkinan besar pekerja asing tersebut cap jari mereka tiada dalam data pengkalan data immigration, maka mereka perlu mengunjungi pihak immigration untuk cap jari mereka dimasukkan ke dalam pengkalan data. Dan kos pembangunan integrasi ditanggung sepenuhnya oleh FOMEMA dan pihak panel doktor kita yang dibekalkan dengan biometric reader, software application, perisian aplikasi dan sebagainya ditanggung sepenuhnya oleh FOMEMA. Program ini dijangka dapat dilaksanakan sepenuhnya setelah melalui beberapa fasa ujian
pertama, kedua dan ketiga, ianya mungkin dapat dilaksanakan sepenuhnya menjelang penghujung tahun ini. Daripada pengalaman Datuk dan rakan-rakan di Formema sendiri, sebelum sistem pengecaman cap jari biometrik ini diperkenalkan, apakah darjah penipuan yang mungkin dilakukan oleh majikan membawa masuk pekerja-pekerja masuk A tetapi yang ada sebenarnya B dan sebagainya, apakah itu sebenarnya berlaku tu? Kita tiada data yang lengkap kenaan perkara itu, tapi apa yang kita dapat jangkakan, kemungkinan dalam bilangan yang terlalu amat kecil. Walaupun ia memang suatu bilangan yang kecil, tapi kita memandang benda ini sebagai suatu perkara yang serius. Sebab apa yang berlaku sebagai contoh, apabila kita mendapati ada kes-kes di pusat-pusat X-ray di mana seseorang pekerja asing telah digunakan beberapa kali untuk diambil imej X-ray mereka untuk nama pekerja-pekerja asing yang lain. Dalam kes ini kita panggil identical film X-ray, di mana seseorang pekerja asing tu terpaksa berdiri depan mesin X-ray 2-3 kali, tetapi nama yang dicetak pada film X-ray itu adalah nama yang berlainan. Lazimnya yang radiografer kita, pakar radiologi kita memang cekap untuk mengenal pasti imej yang walaupun mempunyai nama yang berlainan sebenarnya berpunca daripada pekerja asing yang sama. Dengan meneliti saiz tulang dan sebagainya, mereka dapat mengenal pasti. Dan lazimnya yang jika berlaku yang sedemikian, panel-panel klinik ataupun pesat X-ray yang bersekongkol dengan majikan sedemikian, biasanya kita mendapat pandangan dan nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan. Mereka ini akan digantung daripada memberikan perkhidmatan bergantung kepada betapa seriusnya kesalahan ataupun kemungkinan yang dibuat. Kalau tempoh yang mungkin 6 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Tapi sekiranya ia terlalu serius, maka lazimnya Kementerian Kesihatan akan mencadangkan penggantungan selama 2 tahun. Jadi berdasarkan kepada penemuan sebegini, kita tidak menolak kemungkinan untuk yang kejadian yang sama berlaku untuk pemeriksaan klinikal yang biasa. Okey, saya dipahamkan kita ada pemanggil Datuk di talian sekarang ini. Jadi mungkin ada sesuatu yang ingin diketahui oleh pemanggil ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Waalaikumsalam. Ya. Soalan pun diketahui. Ya, waalaikumsalam. Ya. Okay, saya ingin bertanya apa yang pertama, kadar bayaran lah. Kita tengok kadar bayaran antara orang asing dengan Malaysia lebih kurang lah. Okey, yang pertama kadar bayaran. Yang kedua, pekerja asing yang tinggal di Malaysia tanpa pergi itu bagaimana? Sebab ada orang tengok terlalu ramai tengok di Pulau Pinang dan negeri-negeri lain lah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi mungkin Datuk boleh menjawab sepatah-patah sajalah. Dua isu yang dibangkitkan oleh pemanggil. Isu yang pertama iaitu kadar bayaran yang dikenakan untuk setiap pemeriksaan pekerja asing. Untuk pekerja asing lelaki RM180 setiap pekerja asing, dan untuk pekerja asing wanita RM190, di mana tambahan RM10 adalah untuk dibuat pemeriksaan sama ada pekerja asing wanita tersebut ada berlaku kehamilan ataupun tidak. Kadar yang 180 dan 190 ini adalah kadar yang tidak berubah sejak daripada tahun 1997 lagi. Isu ini telah menjadi satu isu yang kadang-kadang hangat diperkatakan di kalangan panel, doktor panel dan PSA panel Formema dengan bertanyakan kenapa tidak dinaikkan kadar ini, sedangkan kadar inilah kadar yang ditetapkan sendiri oleh kerajaan Malaysia dan hanya kerajaan sahaja yang boleh menentukan sama ada perlu ada kenaikan ataupun tidak. Memang walaupun ada pihak tertentu yang menyatakan bahawa kadar 180 dan 190 ini agak tinggi, tapi ianya adalah pemeriksaan formula adalah berbentuk pemeriksaan saringan. Ianya berbeza dengan kalau pemeriksaan dibuat berbentuk diagnostik. Pemeriksaan diagnostik lebih mahal. Sebagai contoh, untuk menentukan sama ada seorang itu berpenyakit TB ataupun tidak, kosnya tidak kurang daripada RM200. Itu hanya untuk TB sahaja. Sedangkan Formema terpaksa memeriksa tidak kurang daripada 9 jenis penyakit sebelum dapat Formema mengesahkan sama ada pekerjaan tersebut lulus ataupun gagal. Jadi 180 dan 190 itu adalah kita anggap sebagai satu kos yang cukup rendah untuk majikan keluarkan belanja bagi memastikan pekerja asing mereka ini betul-betul sihat. Sebab kalau pekerja asing itu selalu sakit dan sebagainya, majikan sendiri yang terpaksa melalui gangguan dalam produktiviti mereka dan sebagainya, dan mungkin terpaksa menanggung kos perubatan sekiranya pekerja asing ini sakit. Walau bagaimanapun kita akan sentiasa berunding dengan
panel kita dan juga dari semasa-masa dengan kerajaan jika perlu untuk dikaji semula kadar bayaran tadi. Suara-suara nakal, saya gunakan suara-suara nakal ni di luar sana lah yang mengatakan bahawa ialah rate yang dikenakan 180 dan 190, 180 untuk lelaki, 190 untuk perempuan, wanita. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa ialah ini pun dianggap mungkin bagi setengah majikan tinggi, dan alasan yang mereka katakan ialah kerana FOMEMA ini seolah-olah memonopoli bidang ini. Jadi mungkin penjelasan daripada Datuk untuk memperjelaskan tentang isu ini. Okay. Sebenarnya yang kadar yang disebutkan tadi 180 dan 190 adalah untuk 1 tahun tempoh kelulusan, berbanding dengan kos yang perlu dibayar oleh setiap majikan kepada seorang pekerja asing. Yang saya difahamkan sekarang ni yang gaji minimum pun kalau tak silap saya dalam lingkungan 1,100 ya. Itu bulanan. Ya, berbanding dengan kos FOMEMA ialah tahunan. Kos FOMEMA juga ada lebih rendah daripada kos levy yang perlu dibayar oleh majikan kepada kerajaan untuk setiap pekerja asing bergantung kepada negeri mana mereka datang. Jadi kita masih menganggap bahawa kos 180, 190 itu masih berpatutan. Dan perkara ini turut dipersetujui peringkat kerajaan, dan mereka sentiasa berbincang dengan persatuan-persatuan yang mewakili doktor dan sebagainya dari semasa ke semasa, dan saya difahamkan untuk schedule rate ataupun jadual kadar kos perubatan untuk pesakit-pesakit biasa di peringkat kajian, dan mungkin terdapat keputusan akan dibuat di pihak kerajaan. Tapi untuk kos perubatan FOMEMA kita pernah menyuarakan saranan ataupun cadangan daripada panel kita untuk dibuat satu perbincangan semuanya untuk kenaikan. Tapi buat masa ini masih belum ada lagi keperluan untuk pihak kerajaan meneliti perkara tersebut dengan lebih terperinci. Jadi kalau nak sebut sebagai monopoli, sebenarnya daripada jumlah 180 dan 190 bukan semuanya dibolot oleh FOMEMA. FOMEMA cuma mendapat RM30 daripada jumlah tersebut, dan selebihnya adalah perlu dibuat bayaran kepada doktor panel, kuasa X-ray dan juga pihak makmal. Daripada yang ketiga tersebut, makmal dan doktor sebenarnya mendapat lebih tinggi sebenarnya daripada FOMEMA. Jelas. Dan tentang parti tadi itu dah kita sentuh sebenarnya di awal perbincangan kita. Ya, betul. Tapi untuk mendaftar dalam talian dan juga manual, apa proses yang perlu dilakukan oleh majikan sebenarnya tu? Untuk yang kemasukan yang baru ke dalam negara, majikan perlu membawa bersama, kalau yang baru masuk, mereka perlu membawa bersama salinan visa dengan rujukan itu sekali ataupun visa. Kadang-kadang majikan ni senang dipanggil calling visa. Yang kedua, mereka perlu membawa pasport untuk mendaftar di cawangan-cawangan FOMEMA dan di agen-agen FOMEMA. Manakala pendaftaran secara atas talian, dalam talian, mereka perlu scan ataupun dapatkan image kedua-dua dokumen tersebut dan upload secara online di portal FOMEMA. Untuk yang mana-mana pekerja asing yang telah berada dalam negara untuk tempoh yang tahun yang berikutnya, mereka perlu membawa sekali pasport asal untuk ditengok, untuk dilihat, permit kerja yang sedia ada yang masih sah, dan juga pasport itu sendiri. Dan dua dokumen tersebut diguna pakai untuk pendaftaran di kaunter-kaunter pendaftaran FOMEMA. Apabila kita menyebut berkenaan dengan pekerja asing yang tidak sah, parti dan sebagainya, pihak kerajaan telah mengambil inisiatif pada tahun 2011-2012 sehingga kepada sebahagian daripada 2013 untuk program 6P, pemutihan 6P, di mana pada ketika itu dianggarkan mungkin hampir 1 juta yang akan datang mendaftar untuk program pemutihan. Tapi yang setelah kita selesai program tersebut, melalui data FOMEMA, kita dapat jumlah kurang daripada 500,000 sahaja yang datang untuk buat program pemutihan. Kemudian lanjutan daripada itu, untuk yang beberapa tahun yang lepas, pihak kerajaan telah memperkenalkan inisiatif yang lain, iaitu program rehiring, iaitu untuk memutihkan mana-mana parti ataupun pekerja asing tidak sah yang sedang digaji oleh majikan-majikan untuk diputihkan melalui pendaftaran dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan juga pemeriksaan perubatan FOMEMA. Dan apa-apa jua yang inisiatif yang dibuat oleh pihak kerajaan, FOMEMA sentiasa memberikan kerjasama dari semasa ke semasa. Termasuklah juga ada satu inisiatif untuk membantu
pelarian UNHCR, Rohingya dan sebagainya. Malangnya program tersebut agak kurang berjaya kerana kurang mendapat sambutan dari pelarian ini sendiri, sebab mereka tak nak bekerja di sektor-sektor yang telah diluluskan oleh pihak kerajaan. Mereka lebih gemar untuk berniaga. Kalau kita difahamkan mengikut keputusan ataupun yang status kerajaan kita dengan UNHCR, pelarian-pelarian yang memegang kad UNHCR sebenarnya tidak dibenarkan untuk bekerja di dalam negara. Tapi atas dasar kemanusiaan, maka pihak kerajaan, kita difahamkan pihak kerajaan telah mengambil inisiatif untuk membantu mereka ini, sebab pihak kerajaan tidak mahu melihat mereka ini tiada punca pendapatan, dan juga pihak kerajaan tidak mahu mereka ini terlibat dengan perkara yang saya tidak ingin. Yang setakat ini yang pilot projek tersebut kita anggap sebagai kurang berjaya setakat. Okey, dalam proses untuk memberi kesedaran sebenarnya tu kepada majikan terutamanya lah, apa program-program yang telah dibuat ataupun akan dibuat seterusnya oleh FOMEMA dari segi promosi dan sebagainya tu. Okey, dari semasa ke semasa sememangnya FOMEMA sentiasa mewawarkan awareness program ataupun program kesedaran kepada orang ramai melalui laman portal kita, melalui website kita, dan juga dari semasa-masa kita turut memberikan maklumat melalui media cetak dan juga beberapa media elektronik. Kita juga ada sosial media yang boleh diambil bahagian oleh majikan-majikan di luar sana. Selain daripada itu, bermula daripada tahun lepas, pihak FOMEMA telah mengadakan engagement session, engagement bersama majikan di beberapa buah bandar besar dalam negara seperti di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, di Selangor, di Johor, di Melaka dan juga di Kuantan. Sambutan amat merangsangkan daripada majikan-majikan yang besar yang ingin tahu lebih lanjut berkenaan perkembangan terbaru dan sebagainya. Malangnya kita kurang mendapat sambutan daripada majikan-majikan yang hanya mempunyai satu pekerja asing, iaitu pembantu rumah. Jadi kita akan cuba cari pendekatan yang lebih baik untuk kita mendekati majikan-majikan yang ada pembantu rumah. Kita sedang memberikan cara yang lebih sesuai untuk kita memberikan satu pendedahan kepada mereka ini berkenaan program FOMEMA, berkenaan perlunya ada pemeriksaan saringan perubatan dan apanya bahaya-bahaya penyakit yang dibawa dari pekerja asing ini. Sebagai contoh, kalau pembantu rumah yang mempunyai penyakit TB, apa risiko dia, pembantu rumah yang mempunyai HIV AIDS, apa dia risiko dia. Sebab lazimnya pembantu rumah akan memasak di rumah, akan mengambil perhatian kepada bayi-bayi, anak kecil, dan juga mungkin orang-orang tua yang kita anggapkan sebagai antibodi yang agak lemah. Jadi sekiranya mereka ini adalah pembawa penyakit berjangkit, kita bimbang sekiranya majikan tidak cakna benda-benda macam ni, kita bimbang mereka adalah terdedah kepada penyakit-penyakit yang sedemikian. Pernah berlaku tak, Datuk? Ialah mereka yang membawa masuk pekerja asing, ialah ambil pembantu rumah lah misalnya. Tiba-tiba pembantu rumah itu mengalami ataupun dijangkiti dengan penyakit seperti apa yang Datuk sebut tu. Apakah mereka boleh membawa pesakit tersebut kepada FOMEMA untuk membuat thorough medical check up ataupun macam mana caranya? Ada tak pernah berlaku? Okey, lazimnya yang pemeriksaan saringan perubatan FOMEMA hanya dapat menentusahkan status kesihatan pekerja asing pada hari dan ketika dibuat pemeriksaan kesihatan. Jadi ada berkemungkinan besar pekerja asing atau mungkin pembantu rumah ni hanya dijangkiti penyakit ini beberapa bulan kemudian. Jadi lazimnya kalau majikan yang prihatin, mereka akan membuat satu pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh kepada pekerja asing tersebut, dan mereka tidak perlu datang kepada FOMEMA sebab yang kewajipan mereka untuk membuat perubatan FOMEMA hanyalah setahun kemudian. Jadi yang lazimnya, jika terdapat tanda-tanda yang lazimnya akan didiagnos oleh pakar-pakar perubatan swasta, sebagai contoh kalau kita TB sebagai contoh, sekiranya ada batuk yang berpanjangan dan sebagainya, maka kita nasihatkan supaya majikan membawa pekerja asing ini untuk dibuat pemeriksaan secara menyeluruh. Mereka tidak perlu datang FOMEMA sebenarnya. Baik, kita rehat buat kali terakhir, Tok. Kembali nanti, mungkin masa tidak begitu panjang, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan
tetamu yang berbahagia, Datuk Mahathir Ismail di studio, dan dua talian itu sebenarnya masih lagi kami kekalkan kepada anda untuk membolehkan anda memanggil dan bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan di Ruang Bicara ini. Kita lihat dulu kembali semula bersama kami live dan eksklusif Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama News Channel. Kita lihat sekali lagi. It has been said, of all the things a man can wear, he looks best in a suit. A garment with 400 years of evolution. Doesn't it make one wonder why some suits look average and some extraordinary? Aku ada hal aku balik dulu. Apa jap? Hal apa? Sedap ni weh. Buat lagi. Ni ada dah. Beli lah. Aku mana ada duit. Aduh, potong lah. Jom lah. Jom. Awal ayah balik hari ni. Farhan, ayah ada emergency meeting ni. Ayah kena obsession 3 hari. So ayah nak cepat ni. Packing baju Lawa motor. Jom bersing-bersing. Dadah perosak masa hadapan. Jauhi dadah. Berjalan-jalan ke tanah rata. Singgah sebentar membeli air kelapa. Perut berbunyi, lapar tak terkata. Nocik, sedap. Jom kita saksikan dulu koleksi tak tahu apa. Lem ni terbaik. Makan. Setiap Sabtu, 2:30 petang, hanya di Bernama News Channel. Baiklah, kita berada di penghujung Ruang Bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi isu yang ingin saya tanyakan kepada yang berbahagia, Datuk. Barangkali dari segi ialah apa saja yang dilakukan, apa saja program yang dibuat, tentunya lah dari masa ke semasa proses pembaikan itu akan dilakukan, penambahbaikan itu akan dilakukan. Untuk FOMEMA sendiri, mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan kita. Okey. Terima kasih. Selain daripada kemudahan pendaftaran pekerja asing untuk pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan perubatan secara dalam talian, secara online. Bermula pada awal 2014, FOMEMA telah memulakan kaedah untuk pemeriksaan X-ray secara digital, di mana filem-filem X-ray ini akan dihantar secara dalam talian terus kepada FOMEMA untuk diaudit. Walaupun pada ketika itu yang pengamal-pengamal perubatan ataupun klinik-klinik panel FOMEMA telah pun membuat laporan berkenaan status X-ray, filem X-ray pekerjaan tersebut. Tapi sekiranya dihantar terus kepada FOMEMA untuk diaudit dan dibuat pengesahan, maka segala keputusan yang dihantar kepada pihak immigration untuk pengeluaran PLKS adalah berdasarkan kepada post-audit, maksudnya pasca audit. Berbanding dengan kaedah menggunakan pakai filem X-ray dalam bentuk analog yang bersaiz besar, di mana pihak doktor panel ataupun pihak X-ray panel hanya akan menghantar keputusan secara dalam talian dengan menekan butang keyboard komputer, menyatakan sama ada lulus ataupun gagal. Sedangkan filem X-ray tersebut hanya akan tiba ke pejabat FOMEMA 2 minggu ataupun sebulan kemudian, di mana tempoh untuk pengeluaran permit kerja telah pun dibuat oleh pihak immigration dalam tempoh kurang daripada 10 hari. Apa yang membimbangkan kita ialah jika ada kes-kes di mana pusat-pusat X-ray tersebut telah mengesahkan bahawa pekerja asing tersebut lulus, tapi apabila kita mendapat filem yang sebenar, mereka gagal. Ini menjadi masalah sebab permit telah pun dikeluarkan oleh pihak immigration. Dan apabila kita keluarkan satu notifikasi menyatakan bahawa pekerja asing ini gagal, maka ini menjadi satu masalah kepada majikan. Jadi apa yang kita cuba buat daripada 2014 lagi sehingga sekarang secara berperingkat-peringkat,
ialah supaya kesemua pengamal pusat-pusat X-ray Fomema berpindah, migrate daripada X-ray berbentuk analog kepada berbentuk digital. Dengan penghantaran filem X-ray itu sendiri dalam talian. Jadi kita akan melaksanakan audit dan pihak immigration pun juga berpuas hati sebab apa juga keputusan X-ray yang dihantar adalah setelah melalui pemeriksaan audit dan sebagainya. Dan kaedah ini telah mendapat mandat daripada pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Kesihatan, dengan syarat ianya dibuat secara berperingkat-peringkat bagi memberi peluang kepada pusat-pusat X-ray Fomema untuk berpindah secara berperingkat. Walau bagaimanapun, tarikh tamat untuk mereka berpindah sebenarnya adalah menjelang akhir tahun ini. Manakala untuk makmum panel Fomema pula, mereka perlu mendapat akreditasi ISO 15189 untuk makmum perubatan Fomema, dan sepatutnya mereka berpindah ataupun mendapat akreditasi ini menjelang akhir tahun lepas, tapi telah diberi tempoh sedikit oleh pihak Kementerian Kesihatan, iaitu menjelang pada bulan ini. Kesemua perlu mendapat akreditasi, dan sekiranya mereka gagal mendapat akreditasi tersebut dan tiada sebarang bukti menunjukkan satu usaha dibuat untuk mendapat akreditasi, maka nama mereka perlu dikeluarkan daripada senarai panel Fomema. Ini adalah bertujuan untuk memastikan tahap pemeriksaan kesihatan Fomema adalah pada tahap yang amat tinggi bagi mengelakkan penularan penyakit berjangkit, kes-kes penyakit tidak berjangkit, non-communicable diseases dapat disaring dan ditapis di peringkat awal dan sebagainya. Sebab tidak mustahil, sebab kita pernah mendapat beberapa kes di mana ada pekerja asing yang sebenarnya meninggal akibat penyakit buah pinggang sebagai contoh. Kalau penyakit TB itu memang ada juga 1 dan 2, tapi kita bimbang juga kalau penyakit-penyakit hypertension, penyakit jantung dan sebagainya boleh menyebabkan kematian. Kematian memanglah satu kemalangan, satu kehilangan jiwa dan sebagainya, tapi urusan untuk menghantar pulang mayat dan sebagainya, untuk mencari waris terdekat, ini satu masalah kepada majikan. Jadi kita nasihatkan kalau boleh pihak majikan perlulah mendapatkan ejen-ejen yang kita anggap mendapat status yang membersangkan dari pihak kerajaan, supaya mereka tidak ditipu dan sebagainya. Jadi inilah antara inisiatif bagi menambah baik pemeriksaan kesihatan perubatan yang dilaksanakan oleh Fomema. Pernah tak berlaku Datuk bila Datuk bercakap tentang isu ini, menarik Datuk saya tiba-tiba terfikirlah, mungkin kalau kita lihat kepada senario ekonomi semasa, tekanan ekonomi semasa dan sebagainya, berkemungkinan tak pihak-pihak majikan yang mungkin dalam usaha untuk menjimatkan kos dan sebagainya, mereka ambil contohlah, mereka nak bawa masuk 1,000 pekerja misalnya, tetapi yang mereka daftar dan bawa untuk mendapat pemeriksaan Fomema itu hanya 200, yang 800 lagi tidak masuk secara haram lah kita kata. Jadi berlaku tak benda macam tu? Saya tidak menolak kemungkinan berlaku kejadian-kejadian tersebut, di mana lazimnya kelulusan kuota yang diberikan ataupun yang diluluskan oleh pihak kerajaan untuk sesebuah syarikat ataupun majikan tersebut berdasarkan kepada keupayaan semasa syarikat-syarikat tersebut ataupun majikan-majikan tersebut, di mana mereka perlu diteliti keupayaan kewangan dan sebagainya. Jadi berkemungkinan besar bilangan pekerja asing yang diluluskan mungkin tidak mencukupi. Jadi yang bila saya sebut tadi, saya tidak menolak kemungkinan, ialah kerana banyak kali serbuan yang dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia mendapati dalam jumlah pekerja asing yang contohnya di tapak-tapak pembinaan ataupun di ladang-ladang, dan kalau tak silap saya beberapa minggu lepas terdapat serbuan di Cameron Highlands sebagai contoh, dan mereka lari masuk dalam hutan, dan kita dapat jangkakan yang lari ini sebenarnya mereka yang tidak mempunyai permit kerja dan sebagainya. Sedangkan kemungkinan besar tenaga mereka diperlukan untuk sesuatu projek setiap pada masa yang ditetapkan, contohnya di tapak-tapak pembinaan, bagi majikan untuk mengelak dikenakan LAD sebagai contoh, ataupun bagi sektor-sektor perkilangan mereka perlu memenuhi pesanan ataupun order daripada luar negara dan sebagainya, kerana dibimbangi kalau tak cukup kaki tangan mungkin dikenakan penalti dan sebagainya. Jadi saya tidak menolak kemungkinan. Apa yang berlaku sekarang inilah berlakunya adanya supply and demand.
Bila demand ada di kalangan majikan tempatan, maka supply untuk parti illegal datang daripada negara sumber adalah besar, berkemungkinan besar. Jadi walau bagaimanapun nasihat kita kepada majikan ialah walaupun mereka masih memerlukan tenaga kerja, tapi kita nasihatkan supaya menggunakan pakai saluran yang sah dan patuhi undang-undang, sebab ada di bawah Akta Immigration untuk tindakan diambil sama ada dalam bentuk kewangan ataupun dalam bentuk penjara dan sebagainya kepada majikan-majikan yang menggaji pekerja asing yang tidak sah. Baik, di penghujung itu apalagi program-program yang disusun atur oleh pihak FOMEMA sendiri, pihak Datuk sendiri dalam usaha untuk memberi kesedaran yang maksimal sebenarnya kepada majikan-majikan untuk membawa pekerja-pekerja mereka mendapat pemeriksaan dari FOMEMA ini. Kita akan meneruskan program engagement dengan majikan yang kita telah laksanakan tahun lepas, berkemungkinan besar dalam format yang berbeza. Iaitu mungkin lebih kepada two-way traffic dalam bentuk soal jawab, mungkin dalam bentuk hari bersama pelanggan dan sebagainya, supaya pihak majikan mempunyai peluang untuk bertanyakan dengan lebih dekat secara berdepan dengan FOMEMA apa yang mereka perlu buat, apa kaedah yang sepatutnya dan sebagainya, supaya mereka lebih cakna dan lebih aware ataupun ada kesedaran daripada mereka betapa pentingnya pemeriksaan kesihatan di kalangan pekerja asing yang mereka bawa masuk. Pertama ialah selain daripada menjamin produktiviti syarikat-syarikat mereka tidak terganggu kerana mereka telah mengambil inisiatif untuk memeriksa pekerja asing supaya mereka ini sihat walafiat, mereka juga turut membantu kerajaan untuk membendung penularan penyakit berjangkit yang boleh menjangkiti rakyat tempatan dan juga mungkin pekerja asing yang lain. Di samping itu juga kita cuba menekankan betapa perlunya pihak majikan untuk menyediakan kemudahan penginapan ataupun tempat penginapan pekerja asing yang lebih higienik, yang lebih bertemakan kebersihan. Kita tak nafikan beberapa sektor memang mengambil perhatian yang berat berkenaan dengan kemudahan asas kepada pekerja asing mereka. Contohnya di ladang-ladang mereka menyediakan penginapan yang cukup komprehensif dengan bekalan air, bekalan tidur dan sebagainya. Tapi malangnya kalau kita tengok setengah-setengah pula orang kata rumah kongsi dan sebagainya, kalau kita tengok tahap kebersihan yang agak mengecewakan dan mungkin boleh membantu penularan penyakit berjangkit disebabkan oleh higien yang tidak berapa sempurna. Okey, mungkin Datuk ingin sampaikan untuk pengetahuan penonton-penonton kita yang sedang bersama kita di ruang bicara ini tentang laman web dan juga mungkinlah maklumat terkini yang mereka ingin di laman media sosial FOMEMA dan Facebook dan juga Twitter berkaitan dengan FOMEMA. Silakan, Datuk. Terima kasih. Untuk makluman majikan-majikan di luar sana dan juga orang-orang awam untuk mendapat maklumat terperinci dan terkini berkenaan dengan FOMEMA, kita ada laman sesawang, laman web www.fomema.com.my yang boleh dilayari untuk maklumat tertentu berkenaan jenis-jenis penyakit, apa jenis penyakit yang boleh dibuat rayuan, ada jenis penyakit yang tidak boleh dibuat rayuan, dan juga dalam web yang sama ada maklumat berkenaan dengan sekiranya majikan ingin mengetahui keputusan pemeriksaan perubatan terhadap pekerja asing mereka dengan hanya perlu memasukkan kod pekerja ataupun nombor pasport mereka. Selain daripada itu, kita juga yang disebutkan saya sebelum tadi, kita ada laman portal untuk pendaftaran secara online, iaitu kita ada http://portal.fomema.com untuk dibuat pendaftaran secara online. Selain daripada itu, mana-mana majikan ataupun orang ramai yang ingin berhubung dengan khidmat pelanggan FOMEMA boleh menghubungi FOMEMA di nombor telefon 03-2782-8777 dan bertanyakan maklumat berkenaan apa jua berkenaan dengan FOMEMA. Selain daripada itu, kita baru saja memperkenalkan live chat di mana di laman sawang FOMEMA dan juga di portal FOMEMA, terutamanya yang kita kalau boleh di laman web FOMEMA, kita ada live chat di mana apabila masuk saya laman web FOMEMA akan ada tertera nama pegawai kita yang akan sedia untuk melayan pertanyaan secara live. Sebagai contoh nama saya sekian-sekian, apa boleh saya bantu, maka boleh terus untuk menaik dan bertanya. Kita baru perkenalkan dan kita akan
dalam masa terdekat akan menambah lagi bilangan kaki tangan untuk melayani perbincangan secara live chat ni. Okey, sebelum kita berpisah dari udara, ada lebih kurang 1 ataupun 2 minit lagi lah. Nasihat Datuk lah kepada majikan-majikan, terutamanya lah sebelum tentang betapa pentingnya pekerja asing ini melalui saringan atau pemeriksaan FOMEMA itu. Silakan. Pemeriksaan kesihatan pekerja asing yang diperkenalkan sejak daripada 1997 adalah bertujuan untuk keseragaman pemeriksaan mengikut prosedur-prosedur yang standard, piawai yang standard, bagi memudahkan pihak FOMEMA, terutamanya pihak melalui FOMEMA, untuk memudahkan pihak Kementerian Kesihatan memantau status kata bilangan dan juga jenis-jenis penyakit yang dibawa oleh pekerja asing dalam negara. Jika yang sebelum ini tiada keseragaman dari segi metod ataupun kaedah pemeriksaan kesihatan, maka ianya adalah satu, seolah-olah kita nak menilai satu statistik berdasarkan kepada pemeriksaan menggunakan kaedah Oren, pemeriksaan menggunakan kaedah Apple, iaitu satu ketidakseragaman pertama. Yang kedua, tugas FOMEMA juga adalah untuk memastikan pematuhan SOP ataupun prosedur dengan pihak FOMEMA telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan lawatan inspektorat ke semua yang fasiliti panel FOMEMA tadi 4,000 untuk dibuat lawatan sekurang-kurangnya sekali setahun. Namun begitu, sekiranya terdapat aduan daripada orang ramai, daripada majikan, daripada NGO dan sebagainya, jika terdapat salah laku di kalangan panel FOMEMA tersebut, maka pihak FOMEMA berhak untuk membuat lawatan mengejut. Okey. Selain daripada itu, tanggungjawab FOMEMA juga adalah kepada untuk memberikan memastikan panel memberikan khidmat yang cemerlang kepada majikan. FOMEMA juga bertanggungjawab untuk melaksanakan seminar dan sebagainya, continuous medical education kepada doktor-doktor untuk memberikan khidmat cemerlang kepada majikan, dan pihak majikan perlulah memastikan mereka menghantar pekerja asing untuk buat pemeriksaan kesihatan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Baik. Terima kasih Tok. Jelas sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Muhammad Hatta Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif FOMEMA. Banyak penjelasan yang telah pun kita peroleh, dan ianya saya kira amat bermanfaat kepada majikan-majikan di seluruh negara. Kita jumpa lagi dalam ruang bicara dari masa ke semasa. Assalamualaikum. Terima kasih. Perpaduan, bagi saya perpaduan adalah di mana kita semua bersepakat, kita bersama tanpa mengira agama, bangsa ataupun budaya. Perpaduan sangat penting untuk masa depan